Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi kepada semua anak-anak pelajar cikgu dekat rumah. Okay. So hari ni kita nak sambung dengan chapter yang baru, iaitu bab 7 yang melibatkan tajuk respirasi sel. Okey, so untuk tajuk respirasi sel ni sebenarnya kita akan gunakan balik ilmu ataupun pengetahuan kita sebelum ni, iaitu kita dah belajar serba sedikit tentang mitokondrian dalam bab 2. Di mana mitokondria ni kita kena ingat dia adalah tempat menghasilkan tenaga melalui proses respirasi sel. Tapi kita bukan belajar tentang sistem respirasi lagi, cuma kita nak tengok proses respirasi sel ni, iaitu proses pengoksidaan tenaga untuk pengoksidaan makanan untuk menghasilkan tenaga. Okey, so kita tahu kita mendapatkan tenaga daripada sumber makanan. Okey, so sumber makanan seperti karbohidrat. Ni ialah kumpulan makanan karbohidrat akan dicernakan. Jadi untuk membekalkan kita glukosa. Jadi proses respirasi ini bersama-sama dengan oksigen yang kita sedut daripada udara akan dihantar kepada sel untuk menjalankan respirasi. Jadi oksigen akan digunakan untuk mengoksidakan makanan dan proses tu berlaku di dalam sel, iaitu di bahagian organel mitokondrian. Okey. So apa yang kita nak tengok ialah secara detailnya bagaimana respirasi dekat mitokondria ni berlaku untuk menghasilkan tenaga. Okey, so bukanlah berkaitan dengan struktur sistem respirasi yang pelajar dah belajar masa lower form dulu. Kita akan belajar juga tapi di chapter yang seterusnya. Tapi kali ni kita fokuskan kepada apa yang berlaku dekat dalam mitokondria untuk hasilkan tenaga. Okey, so penghasilan tenaga melalui proses respirasi. Jadi kita pun dah belajar juga dua jenis metabolisme badan di dalam bab 5. Metabolisme iaitu melibatkan dua jenis tindak balas, iaitu anabolisme dan katabolisme. Jadi boleh rujuk balik bab 5 untuk lihat balik apakah yang dimaksudkan dengan anabolisme dan katabolisme. So dua proses ni adalah berlawanan, dia punya ciri-ciri dia. Dan proses anabolisme ni ialah proses yang memerlukan tenaga. Jadi tenaga diperlukan untuk proses-proses anabolisme dalam badan. Contohnya iaitu proses pembentukan protein. Okey. So tenaga ni diperolehi daripada mana? Jadi sumber tenaga kita yang utama kita sebut sebagai substrat. Substrat utama dalam penghasilan tenaga. So proses respirasi sel ialah proses
pengoksidaan molekul organik. So molekul organik dekat sini ialah glukosa. Jadi maksudnya respirasi sel ialah pengoksidaan glukosa melalui beberapa peringkat bagi membebaskan tenaga. Substrat utama bagi respirasi sel yang diperlukan dalam penghasilan tenaga ialah glukosa. So glukosa ni lah substrat ataupun sumber utama untuk penghasilan tenaga bagi manusia dan haiwan. So bagaimana kita dapatkan glukosa? Manusia dan haiwan ni memperolehi glukosa daripada karbohidrat, daripada makanan. Kita makan contohnya nasi, mi, roti, itu semua adalah sumber karbohidrat. Jadi bila kita cernakan karbohidrat ni, kita akan hasilkan glukosa dalam badan. Okey, pencernaan tu akan menghasilkan glukosa. Tapi berbeza untuk tumbuhan hijau. Okey, sebab tumbuhan hijau ni dia menjalankan fotosintesis, maka glukosa tu dihasilkan. Mensintesiskan glukosa ni daripada tenaga cahaya matahari. Okey, so fotosintesis ni menghasilkan glukosa menggunakan tenaga cahaya matahari. Okey, selain tu dengan kehadiran air dan karbon dioksida. Okey, so bagi manusia dan haiwan, sumber glukosanya adalah daripada karbohidrat. So karbohidrat ni apa? Kumpulan makanan yang membekalkan karbohidrat ialah roti, nasi, jagung, mi kan. Jadi bila kita makan makanan ni, kita akan dapat karbohidrat dan pencernaan berlaku untuk hasilkan glukosa dalam darah kita ataupun gula lah. Glukosa ni ialah gula. Okey, so respirasi sel ni ialah proses pengoksidaan glukosa. Tapi ada dua jenis respirasi. Kita akan belajar, bukan dua, tiga kat sini. Tiga jenis respirasi. Yang pertama ialah respirasi aerob. Yang kedua ialah anaerob. Dan yang ketiga ialah fermentasi. Okay, so untuk hari ni kita akan fokuskan kepada respirasi aerob. Okay, so apakah yang dimaksudkan dengan respirasi aerob? Okay, proses pengoksidaan atau penguraian glukosa untuk menghasilkan tenaga dengan kehadiran oksigen. Maksudnya respirasi aerob ni kita oksidakan glukosa. Pengoksidaan ni lah yang akan melibatkan oksigen. Oksida means kita masukkan oksigen. Jadi proses tu berlaku dengan kehadiran oksigen. Okay, untuk proses yang tidak melibatkan kehadiran oksigen, kita panggil respirasi anaerob. Okay, proses pengoksidaan glukosa untuk menghasilkan tenaga tapi tanpa kehadiran oksigen. Okay, yang ini kita akan bincangkan kemudian. Termasuklah fermentasi, iaitu proses penguraian glukosa tetapi tidak lengkap. Okay, untuk menghasilkan tenaga dalam keadaan oksigen yang terhad ataupun tanpa oksigen. Maksudnya ada tiga jenis respirasi. Yang pertama melibatkan penggunaan oksigen atau respirasi itu berlaku dengan kehadiran oksigen. So pengoksidaan berlaku adalah lengkap. Respirasi anaerob pula pengoksidaan tu berlaku, tenaga dihasilkan tapi tanpa kehadiran oksigen.
Okey, untuk fermentasi ni sebenarnya proses pengoksidaan ataupun penguraian glukosa tu dalam keadaan yang tidak lengkap. Maksudnya masih ada simpanan tenaga dalam bentuk yang lain. Okey. So tenaga dihasilkan tapi berbezalah dengan respirasi anaerob. Okey, dan proses tu berlaku tanpa kehadiran oksigen. Okey. So respirasi aerob ialah proses pengoksidaan atau penguraian glukosa dalam kehadiran oksigen, okey, untuk menghasilkan tenaga. So tenaga yang dihasilkan yang kita akan bincangkan ialah tenaga kimia dalam bentuk ATP. ATP. So oksigen ni digunakan untuk mengoksidakan glukosa untuk menghasilkan karbon dioksida, air dan tenaga. Jadi formula dia adalah persamaan dia ialah seperti di bawah ni, iaitu glukosa tambah oksigen menghasilkan karbon dioksida, air dan tenaga. So tenaga yang dihasilkan adalah dalam bentuk adenosina trifosfat ATP dan bilangan yang dihasilkan totalnya ialah 38 ATP daripada satu molekul glukosa. Okey, apa yang dimaksudkan dengan ATP ni? ATP sebenarnya adalah singkatan bagi nama adenosina trifosfat. So kat sini kita boleh nampak tri tu maksudnya 3. Tri ni ialah 3. Maksudnya kita ada adenosina yang terikat dengan 3 molekul fosfat. So P ni ialah fosfat. Okay. P ni merujuk kepada fosfat yang terikat kepada adenosin. Okay. So dalam ikatan 3 molekul fosfat ni tersimpan tenaga. Okay, maksudnya kita ada juga adenosina difosfat. Adenosina difosfat dia ada 2 molekul fosfat. Maksudnya bilangan tenaga dia juga berkurang lah, iaitu 2. Okey. Tapi untuk adenosina trifosfat kita ada 3. Okey. So adenosina trifosfat ni lah yang kita hasilkan dekat dalam sel. Kalau kita ingat balik, mitokondria hasilkan tenaga dalam bentuk ATP. So kita sebenarnya belajar respirasi sel ni, kita belajar tentang bagaimana ATP dihasilkan dalam mitokondria. Okay. So ATP ni terhasil daripada gabungan adenosina, satu molekul adenosina yang mengandungi 2 fosfat bergabung dengan satu molekul fosfat dan menghasilkan adenosina trifosfat. Okay. So adenosina difosfat ni memang ada dekat dalam sel atau dalam mitokondria kita. Fosfat ni, satu molekul fosfat ni ialah molekul tenaga yang datang daripada sumber glukosa kita tadi. Manakala ATP ni ialah produk dia. So proses yang berlaku ada 2 peringkat untuk hasilkan ATP. Untuk hasilkan ATP. Maksudnya yang ni. Okay. Untuk hasilkan ATP ni melibatkan 2 proses. Iaitu peringkat pertama, proses
respirasi aerob atau penghasilan ATP tu berlaku pada sitoplasma dulu. Okey, berlaku di dalam sitoplasma. Okay, so boleh rujuk dekat dalam buku teks. Okay, berlaku di dalam sitoplasma di mana proses glikolisis berlaku. Okay, glikolisis berlaku dalam sitoplasma. Apa dia glikolisis ni? Glikolisis ni ialah penguraian glukosa oleh enzim. So, dengan kehadiran enzim, proses tu boleh berlaku dengan lebih cepat. So, bila melibatkan enzim, nama dia ialah glikolisis. Di mana satu molekul glukosa akan diuraikan kepada dua molekul piruvat yang mempunyai 3 karbon. Okey. So, satu molekul glukosa akan mempunyai 6 karbon. Ni Okey, mana datang 6 tu? So, kalau kita tengok struktur molekul glukosa ni, dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 karbon. Okey. Ni ada 6 karbon. 6 karbon ni diuraikan, molekul glukosa ni diuraikan kepada piruvat yang mempunyai 3 karbon. Seolah-olah 6 molekul 6 karbon ni kita pecahkan dia kepada 2. Molekul glukosa tu dipecahkan kepada 2. Nama dia bertukar kepada piruvat yang mempunyai, setiapnya mempunyai 3 karbon. Okay. So, C ni ialah karbon lah. Jadi, kita boleh kira dekat sini. Okay. Sekali lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Kalau 6 karbon, dia adalah glukosa sebab glukosa ni formula dia memang C6H12O6. So ada 6 karbon. Okay, bila diuraikan dalam glikolisis yang ni, okay, dalam glikolisis penguraian glukosa oleh enzim berlaku di mana satu molekul glukosa ni diuraikan kepada 2 molekul piruvat. Okey, 2 molekul piruvat yang mempunyai 3 karbon atau dikenali sebagai asid piruvik. So, maksudnya glikolisis hasil dia ialah piruvat yang mempunyai 3 karbon. Ada 2 piruvat yang terhasil dan proses tu berlaku dalam sitoplasma dulu. Okey, sitoplasma. So, kalau kita tengok yang ni macam ni lah. Katakanlah ni ialah satu sel. Dalam sel ada nukleus, dalam sel ada sitoplasma. Okey, kemudian ada organel mitokondria. Okey, jadi oksigen yang kita sedut dia akan masuk dalam sel bersama dengan glukosa. Okey, so bila oksigen dengan glukosa ni bertindak balas, okay, dia akan mula-mula sekali bertindak balas dalam sitoplasma dulu. So, prosesnya ialah glikolisis. So, dalam proses glikolisis, glukosa yang ini, glukosa ni akan diuraikan kepada
piruvat atau pyruvic acid, iaitu daripada 6 karbon, dia dipecahkan kepada 3 karbon. Okey, di dalam cytoplasma. So kat luar lah, belum masuk mitokondria lagi. Dia duduk dekat dalam cytoplasma sel kita ni. Okey. So itu ialah peringkat yang pertama. Ni maksudnya melibatkan peringkat 1. Peringkat yang pertama. Peringkat yang kedua berlaku dekat dalam mitokondria. Okay, apa dia peringkat yang kedua? Dalam mitokondria berlaku pula pengoksidaan piruvat untuk menghasilkan karbon dioksida air dan tenaga. Okay. So sebenarnya prosesnya adalah sangat panjang, tapi untuk peringkat awak ni kita hanya sebut sebagai pengoksidaan piruvat untuk hasilkan karbon dioksida air dan tenaga. Jadi tenaga yang dihasilkan ialah dalam bentuk ATP. Ni, tenaga yang dihasilkan adalah dalam bentuk ATP, iaitu total ATP yang dihasilkan ialah 38. 38 ATP sebab 36 dihasilkan dalam mitokondria, 2 dihasilkan dekat dalam cytoplasma. Okay, so hasil yang lain ialah karbon dioksida dan air. Okay, so apa dia ATP ni? ATP ni ialah kita punya simpanan tenaga kita ataupun sumber tenaga segera. Okay, ATP ialah sumber tenaga segera untuk penggunaan sel-sel badan kita. Itu yang kita nak sebenarnya bila kita makan nasi contohnya. Okay, kita makan nasi dalam keadaan kita ni sel kita ada tenaga lah juga kan. Okay. Tapi bila kita makan nasi tu, nasi akan glukosa akan dicernakan kepada glukosa. Okay. Dicernakan kepada glukosa. Kemudian glukosa tu dia akan dioksidakan. Dalam glukosa tu ada dia punya simpanan tenaga dia lah. So glukosa tu lah yang kita kena pecahkan dia, kita uraikan dia kepada piruvat tadi. Kepada piruvat. Kemudian piruvat ni akan dioksidakan untuk menghasilkan ATP. Okay, mengoksidakan piruvat kepada ATP. So ATP ni mempunyai ikatan yang terbentuk tu mempunyai tenaga dekat bahagian fosfat ni. Satu molekul fosfat ni akan bawa satu tenaga. Ni satu molekul fosfat ni dia ada tenaga yang terikat. Okay. So kalau kita dalam peringkat pembinaan tenaga tu dia melibatkan yang ini ADP, ini yang mitokondria hasilkan. Ni. Okay, mitokondria tu dia akan hasilkan tenaga. Okay, tapi bila kita nak guna tenaga tu contohnya untuk pengecutan otot kita. Tenaga kita ni dalam bentuk ATP ni akan digunakan. So ini simbol digunakan anak panah ni.
Okay, bila satu molekul tenaga digunakan untuk pengecutan otot. Okay, ataupun untuk okay, contoh untuk pengecutan otot. Okay, ataupun untuk peristalsis ke, dia akan gunakan tenaga ni. Tenaga ni digunakan. So, maksudnya ni tenaga ni digunakan, maka fosfat tu dibebaskan semula. So, tinggallah ADP. Tinggallah adenosina fosfat dalam sel kita. So, nanti akan ada satu cycle lah. Bila kita makan lagi sekali, glukosa yang lain tu akan bergabung pula dengan ADP untuk ada glukosa yang lain sekali lagi bergabung dengan ADP untuk hasilkan semula ATP. Okey, contohnya macam ni lah. Macam ni Okey, secara ringkasnya untuk ATP dengan ADP ni. Okey, ni dekat dalam sel kita ada mitokondria. Okey, bila kita makan, kita akan bekalkan glukosa. Dan juga kita berrespirasi, kita bekalkan oksigen. Okey, masuk dalam sel. Apa yang berlaku dalam sel ialah glukosa ni akan diuraikan dulu. Glukosa ni akan diuraikan dulu. Dan proses penguraian tu akan membentuk molekul fosfat yang ada simpanan tenaga dan dia akan bergabung dengan ADP. Ini daripada glukosa yang kita makan. Okey, bergabung dengan ADP dan membentuk tenaga ATP. Dan membentuk tenaga ATP. So, apa kegunaan ATP ni? ATP ni kita simpanlah dalam sel tu. Simpan dekat dalam sel. Okey. Untuk apa kita simpan ATP tu dalam sel? Contohnya, kalau badan kita ni kan sentiasa bergerak, kan? Organ-organ dalam badan kita sentiasa bekerja. Jadi, mesti nak kena ada energi ataupun tenaga dalam masa yang sangat cepat. Kan? Dia nak kena efisien. Hantar setiap tenaga kepada sel-sel kita tu untuk menjalankan tugas dia. Jadi, contohnya kalau proses respirasi peristalsis berlaku. Peristalsis berlaku, dia nak perlukan energi. So, energi yang diperlukan tu akan diambil dalam bentuk ATP. Dia akan gunakan ATP. So, bila dia guna ATP, guna tenaga. Okey. Bila dia guna tenaga, ATP yang kita simpan ni akan digunakan. So, bila dia digunakan, dia akan bebaskan satu molekul P. So, ATP ni P, dia akan buang P ni. Bukan buang, dia guna tenaga. So, tinggallah
difosfat. Adenosina difosfat. Okey. So, tenaga pun terbebas. Tenaga ni digunakan. Okey. So, ADP ni akan jadi apa pula? ADP tu sekali lagi balik kepada proses ni. Maksudnya, bergabung sekali lagi dengan fosfat. ADP bergabung lagi sekali dengan fosfat akan membentuk ATP. So, ATP ni disimpan dekat dalam mitokondria tu. Nanti bila sel kita nak guna, dia akan guna ATP. So, guna tenaga yang tersimpan dekat dalam ATP. So, bila dia guna, tenaga tu dibebaskan. Yang fosfat ni pun dibebaskan. Tinggallah dia ADP. So, ADP ni akan cycle lagi sekali. Okey. Macam tu lah. So, macam kita ni, macam sekarang lah. Kita ni bekerja. Okay, bekerja untuk mendapatkan duit. Duit yang kita dapat tu dalam bentuk gaji lah kan. Jadi, bila kita dapat gaji, kita akan simpan gaji tu. So, simpan gaji tu untuk perbelanjaan kita. Okey. So, perbelanjaan tu Okey. So, bila kita dapat duit, kita simpan untuk perbelanjaan. Jadi, bila kita nak berbelanja, kita akan gunakan duit tu. So, duit tu ialah ATP lah. Okey, ATP. Jadi, kita guna tapi still kita akan kita masih lagi bekerja kan. Sambil kita guna tu, sambil tu juga kita bekerja. So, dalam pekerjaan kita, kita akan bekalkan lagi gaji yang barulah untuk next month tu. So, bila dapat gaji, kita simpan dulu. Tapi bila kita nak guna duit tu, kita guna, nanti dia akan cycle balik. Okay. So, guna duit simpanan tu. Okay, so kalau ada apa-apa yang tak faham, nanti boleh tanya cikgu secara direct lah. Okay. So, semasa respirasi aerob ni, so sebahagian besar tenaga daripada glukosa tu yang dibebaskan tu digunakan untuk mensintesiskan molekul ATP. Okay, ATP ialah molekul yang terbentuk apabila kumpulan fosfat ditambah kepada adenosina difosfat. Kumpulan fosfat ni means P lah. 1P tambah ADP. 2P kan? 2 fosfat. Difosfat. 2 fosfat menghasilkan ATP. Apa dia ATP? Sumber tenaga segera untuk digunakan oleh sel-sel badan kita. Okay, dan penguraian ATP ni akan membebaskan tenaga. Dan tenaga tu digunakan untuk aktiviti sel. Okay, so itu untuk respirasi aerob yang melibatkan proses glikolisis dan juga pengoksidaan piruvat. Okay, pengoksidaan piruvat. Jadi, boleh lengkapkan buku Bioscore berdasarkan kepada video ni, slide ni. Dan juga boleh cuba jawab soalan dekat muka surat sekejap. Okay. Muka surat 122 uji minda 1. Untuk bahagian eksperimen tu nanti kita akan bincangkan di kelas lah.
selepas kita buat eksperimen. Okay. So tamat untuk chapter 7 untuk bahagian 7.1 and 7.2. Nanti cikgu akan sambung dengan 7.3 iaitu fermentasi. Fermentasi. Okay. So sekian saja untuk hari ni. Okay. Dan terima kasih untuk video ni. Dan semoga awak dapat belajar. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.